Ramai mengatakan Parti Bersatu yang hilang arah tuju, yang juga menuju kepada kehancuran, bakal tenggelam. Dan kita boleh nampak satu demi satu juga pemimpin daripada Bersatu keluar dan masuk kepada parti lain. Jadi apa sudah berlaku dengan Parti Bersatu ini? Sahabat-sahabat semua, hubungan dengan Parti PAS pun semakin renggang dan sebagainya, perebutan kuasa calon Perdana Menteri, pelbagai perkara berlaku di dalam Parti Bersatu ini, sahabat semua. Jadi, menarik untuk saya kongsikan bersama dengan Anda dua perkara ya untuk yang pertamanya. Tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support Orang Dapat Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita ikuti berita gempa hari ini. Dakwaan Bersatu, Perikatan Nasional hilang arah tuju, amaran akhir buat pemimpin, kata penganalisis politik. Dan kalau penganalisis politik pun melihat Parti Bersatu ini sudah hilang arah, bakal tenggelam, bakal hancur, apatah lagi rakyat yang melihat kepada parti ini. Jadi Taufik Yaakob dan Azmi Hassan senada bahwa Parti Bersatu Perikatan Nasional gagal tonjol gabungan itu sebagai alternatif kerajaan perpaduan. Dan dua penganalisis politik itu juga senada bahwa Bersatu dan Perikatan Nasional perlu tampil dengan hala tuju serta prinsip jelas bagi meyakinkan rakyat untuk memilih mentadbir Putrajaya selepas PRU yang ke-16. Taufik Yaakob dan juga Azmi Hassan berpendapat bahwa dakwaan bekas pemimpin Bersatu Mahathir Rais bahwa pembangkang tiada hala tuju dan telah mengubah prinsip perjuangan perlu dijadikan sebagai satu amaran akhir untuk diambil serius oleh kepimpinan. Taufik daripada Universiti Malaya berkata, teguran Mahathir terkait usaha menjatuhkan pentadbiran Putrajaya sebelum PRU yang ke-16 membuktikan Perikatan Nasional dan Bersatu tiada prinsip jelas yang hanya menyebabkan usaha memulihkan ekonomi dan mewujudkan kestabilan politik terganggu. Menurutnya, PN dan Bersatu sepatutnya memainkan peranan pembangkang yang cekap dengan mengemukakan dasar alternatif demi kesejahteraan rakyat, namun memilih menangguk di air yang keruh untuk mengekalkan popularitinya. Beliau merujuk sokongan pemimpin PN termasuklah timbalan Presiden Bersatu Hamzah Zainuddin dan Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hasan terhadap Najib Razak dalam isu titadendum tahanan rumah pada himpunan di Putrajaya 6 Januari lalu. Bersatu tiada kekuatan yang jelas, hanya berharap pada kaki palsu daripada penyokong PAS, bekas ahli serta pemimpin UMNO yang kecewa, kata Taufik kepada FMT. Mereka masih main politik dan kemaruk kuasa setelah gagal membentuk kerajaan selepas PRU 15 tanpa memperlihatkan manfaat besar yang boleh kemukakan kepada rakyat serta orang Melayu khususnya. Sampai sekarang tidak nampak hasil berimpak tinggi seperti mereka canangkan melalui kerjasama 4 kerajaan negeri menerusi SG4. Sepatutnya ada kesan jangka pendek ataupun jangka panjang tetapi masih kabur seperti cerita Azmin Ali. SG4 merujuk syarikat ditubuhkan Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis pada September 2023 bagi berkongsi kekayaan dan mengagikan hasil antara 4 negeri itu secara saksama. Semalam juga Mahathir mendakwa beliau keluar Bersatu pada 11 Januari lepas kerana parti itu dibelenggu individu mengutamakan agenda pribadi berbanding prinsip penubuhan parti. Menurut bekas ketua Bersatu segambut itu, beberapa bekas ahli UMNO yang menyertai parti itu masih setia terhadap Najib dan berusaha melemahkan nilai perjuangan parti itu. Mahathir turut mempersoalkan ketiadaan hala tuju jelas Perikatan Nasional dalam mentadbir Putrajaya yang disifatkan berbahaya untuk negara serta tidak mampu kekal lama jika dipilih rakyat. Beliau juga membidas usaha berterusan PN mengambil alih pentadbiran Putrajaya sebelum PRU 16 atau melalui pintu belakang ataupun tebuk atap yang menyebabkan rakyat bosan dengan ketidakstabilan. Jadi katanya PN alami dehidrasi politik, yaitu hilang arah tuju. Taufik berkata, tindak tanduk Perikatan Nasional itu menunjukkan mereka mengalami dehidrasi politik kerana semakin hilang idea, arah tuju dan pudar identiti sehingga terpaksa mengambil kesempatan atas isu pemimpin politik luar parti dan kekuatan parti lain untuk kekal relevan. Katanya,
Bagi saya, parti atau gabungan sebegini tidak kekal lama. Lihat saja dulu banyak gabungan parti politik gah dari segi nama, tetapi akhirnya terkubur karena mempunyai kepentingan politik pribadi semata-mata, seperti Angkatan Perpaduan Ummah dan Gagasan Rakyat sekitar 1990-an katanya. Azmi yang juga fellow Majlis Profesor Negara pula berkata, pembangkang sepatutnya lebih berusaha menonjolkan gabungan itu sebagai alternatif kerajaan perpaduan, namun gagal. Kemungkinan disebabkan krisis dalaman yang masih membelenggu Parti Bersatu. Bersatu kena selesaikan hal kepimpinan. Hala tuju parti untuk membolehkan mereka menandingi parti PAS yang dilihat jauh ke depan dari segi kerusi parlimen. Jika masalah dalaman masih gagal diselesaikan, sukar untuk mereka bersaing dengan PAS dan membantu Perikatan Nasional bersaing dengan PH dan Barisan Nasional. Katanya yang setuju dengan dakwaan PN gagal memainkan peranannya sebagai pembangkang yang berwibawa. Selama ini Bersatu bersama PAS dikatakan sibuk seronok menembuk atap, ya, menjatuhkan kerajaan, bukan beri satu alternatif cadangan terhadap dasar-dasar kerajaan. Jadi saya sangat setuju apa yang mereka sibukkan hari ini tidak lebih daripada mahu menembuk kerajaan, mahu merampas kerajaan, mahu menjatuhkan kerajaan sebelum PRU yang ke-16. Kerana apa sahabat semua? Kerana mereka tidak mempunyai keyakinan untuk menang pada pilihan raya umum yang akan datang. Jadi mereka sedang sedaya upaya untuk cuba menebuk atap, untuk cuba menjatuhkan reputasi kerajaan hari ini. Buktinya sangat jelas. Mereka menggunakan pempengaruh-pempengaruh, influencer, tiktoker, dan juga kaki-kaki penfitnah seperti Papa Gomo, seperti Cikgu Bat, seperti banyak lagi lah ya. Banyak lagi, malahan ada di antara mereka yang menjadi kaki fitnah, ya, menyebarkan berita-berita palsu, ya, menghasut dan sebagainya. Itulah ya yang mereka mampu fikirkan, ya, daripada menjadi pembangkang yang berwibawa. Jadi ini adalah satu perkara yang amat-amat memalukan. Jadi Mahathir Rais yang dikatakan telah keluar daripada Parti Bersatu hari ini mengumumkan, ya, beliau bakal sertai parti baru, tapi tidak kaitan dengan Parti Bersatu katanya. Waduh. Satu demi satu pemimpin Bersatu keluar daripada parti itu dan menyertai parti lain, yaitu bekas Setiausaha Bersatu Wilayah Persekutuan turut menolak tuduhan kononnya beliau keluar parti kerana kecewa tewas pemilihan ketua bahagian segambut. Mahathir Rais berkata beliau akan menyertai parti lain sebagai wadah perjuangan politik selepas mengumumkan keluar daripada Bersatu awal bulan lalu. Bekas Setiausaha Bersatu Wilayah Persekutuan itu berkata, parti yang bakal disertai tiada kaitan dengan Bersatu dan pengumuman akan dibuat apabila sampai masanya. Jadi saya bakal sertai wadah perjuangan baru dan tidak ingin dikaitkan sama sekali dengan Parti Bersatu. Saya cenderung kepada usaha kerajaan dalam membina sembilan negara, katanya kepada FMT. Waduh. Kalau beginilah ceritanya sahabat semua, memang tiada harapanlah Parti Bersatu. Ya, cuma menunggu masa untuk kapal Bersatu ini karam di lautan. Karam dalam agenda politik pribadi. Karam kerana mahu menembuk atap kerajaan yang ada pada hari ini. Hakikatnya mereka yang derhaka sahabat semua. Mereka yang derhaka kepada tita nasihat yang di Pertuan Agong. Adakah masih anda ingat, ya, dua individu pertama yang dipanggil oleh yang di Pertuan Agong sebelum ini adalah daripada Parti Bersatu dan juga Parti PAS, yaitu Muhyiddin Yassin dan juga Hadi Awang. Tita nasihat yang di Pertuan Agong agar Perikatan Nasional ini bergabung bersama dengan PH untuk membentuk kerajaan perpaduan. Tetapi malangnya Muhyiddin sendiri menyatakan dia sign, tetapi dia katakan tidak bersetuju. Kerana apa? Kerana mereka pada ketika itu yakin mereka sudah mempunyai lebih daripada cukup jumlah untuk tubuh kerajaan, kata Hadi Awang. Aduh. Agak lucu juga ya. Dan akhirnya kerana penderhakaan itu, kerana mereka menolak tita nasihat yang di Pertuan Agong, UMNO terima tita nasihat yang di Pertuan Agong bersama dengan PH membentuk kerajaan cukup 130 sahabat semua. Jadi
Apabila tidak menjadi kerajaan, mulailah mereka meroyan. Mulailah mereka menghina, menghasut dan mempertikaikan kuasa yang di Pertuan Agung. Akhirnya kita boleh nampak Sanusi didakwa karena menghina kuasa yang di Pertuan Agung. Muhyiddin didakwa menghasut, memperlekai dan menghina kuasa yang di Pertuan Agung. Hanya karena beliau tidak diangkat menjadi Perdana Menteri. Katanya dia sudah mencukupi kursi yang cukup. Dia sepatutnya dipanggil ke istana untuk mengangkat sumpah. Tetapi kenapa beliau tidak dipanggil, katanya. Jadi inilah bukti-bukti jelas, ya, parti penderhaka Bersatu PAS ini yang menolak Tita karena mereka menganggap sudah cukup jumlah, mereka boleh tubuh kerajaan. Sebenarnya ini menampakkan kedangkalan, kebodohan, ketamakan, kerakusan kuasa kepada pemimpin-pemimpin ini. Dan akhirnya kita boleh nampak, cuma menunggu waktu, hubungan antara PAS dan Bersatu ini akan berkecai. Bati Bersatu menuju kehancuran dan bakal tenggelam. Soalnya bila, sahabat-sahabat semua. Jadi saya tinggalkan Anda dengan soalan itu. Sampai di sini saja. Sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, pandangan, ya, Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright Nopo Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.